Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 7 matematik tingkatan 4 graf gerakan. Subtopik 7.2 graf laju masa. Standard pembelajaran melukis graf laju masa. Jadi objektif video kita pada hari ini kita akan belajar bagaimana melukis graf laju masa. Jadi apakah yang anda faham tentang graf laju masa? Jadi saya yakin semua pernah melihat gerakan pada meter laju atau speedometer kereta ibu bapa kita ketika memandu kereta. Jadi kita perhatikan ketika ibu atau ayah kita memandu kereta, jarum menunjukkan nilai kelajuan akan berubah. Jadi kalau kita lihat jarum pada rajah 1 menunjukkan kosong, bermaksud tiada lagi laju kereta atau kenderaan itu masih lagi dalam keadaan pegun atau berhenti. Jadi rajah 2, rajah 3 menunjukkan laju semakin bertambah ketika ibu dan ayah kita menekan pedal minyak. Dan apabila kita lihat rajah 4, laju semakin berkurang. Jadi ini bukan mungkinlah, ini kerana ibu atau ayah kita ketika memandu kenderaan menekan pedal brake. Jadi kelajuan akan berkurang. Justru pada hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan graf laju masa. Jadi ini adalah graf laju masa. Paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan, paksi Y. Paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil, iaitu paksi X adalah masa. Kejerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa, iaitu pecutan. Jadi kita ada garis graf. Kecerunan bagi graf berwarna pink ini adalah mewakili kadar perubahan laju terhadap masa ataupun istilahnya adalah pecutan. Jadi bagaimanakah melukis graf laju masa? Graf laju masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan suatu gerakan diperoleh. Yang pertama, sekiranya kita ada jadual laju masa diberi. Yang kedua, sekiranya persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa diberi dalam soalan. Seterusnya kita akan melihat contoh soalan. Sekarang kita akan lihat contoh 10 di dalam buku teks muka surat 194. Jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberikan. Jadi untuk kita lukis graf laju masa, kita labelkan paksi Y adalah laju, paksi X ni adalah masa. Step yang pertama sama seperti kita melukis graf jarak masa, iaitu kita pilih skala yang sesuai bagi mewakili laju dan masa. Jadi saya pilih setiap 2 kotak, setiap 2 unit mewakili 10 kelajuan untuk paksi Y ya. Untuk paksi laju jadi 10. Seterusnya 20, kenaikannya 10, 10, 30, 40 dan 50. Jadi kita pastikan paksi Y kita bermula daripada nilai paling minimum iaitu 0 dan nilai paling maksimumnya adalah 50. Seterusnya kita masukkan nilai pada paksi X iaitu untuk masa dalam unit saat. Jadi kita dah ada kosong. Saya letakkan setiap 2 kotak mewakili 1 unit. Okey, yang seterusnya 2, 3, 4 dan 5. Jadi langkah B, kita plot titik yang mewakili pasangan nilai laju dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Jadi di sini adalah kertas grid. Jadi kosong adalah kosong, kosong, kosong. Seterusnya 1X, paksi X, lajunya adalah 10. Jadi 1, 10 kita plotkan di sini. Seterusnya 2, 20, 2, 20 di sini. Seterusnya kita ada pasangan, masanya 3, lajunya 30. Jadi masa 3, laju 30 kita tandakan di sini. Okey, kita tandakan X seperti itu ya. Jadi 4, 40, koordinat 4, 40. Jadi pastikan kita plot dengan betul. Dan yang terakhir, X-nya 5, Y-nya 50. Jadi kita dah lengkap memplot mengikut jadual. Seterusnya kita akan sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf laju masa. Jadi ini adalah hasil graf laju masa kita untuk soalan contoh 10 tadi.
Jadi seterusnya kita lihat pula contoh 11 buku teks muka surat 194. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Soalannya, lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh T di antara 0 hingga 0.5 saat. 0 hingga 0.5 jam ya, unit jam di sini. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita lihat yang pertama, langkah pertama, bina jadual masa seperti ditunjukkan di sini untuk persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Jadi ini persamaan dia. V adalah 800 tolak 1600. T di sini kita letak kurungan. Ini petua yang sering saya kongsikan dengan murid untuk kita mengenal pasti V apabila kita mengisi T. Jadi ini adalah untuk garis lurus adalah memadai kita melukis, mencari sekurang-kurangnya dua koordinat. Jadi kita dah dapat lukis. Jadi kita lihat, pastikan T kita dalam julat iaitu 0 hingga 0.5. Jadi oleh itu kita letak T0 yang pertama. Jadi 800 tolak 1600, kita gantikan T kita yang kita letak kurungan tadi 0. Jadi menggunakan kalkulator, okay, kita masuk sahaja nilai, walaupun sebenarnya congak pun kita dapat 800 tolak 1600 darab sifar, kita akan dapat 800. Jadi kita isikan dekat jadual kita di sini T yang pertama iaitu pada masa kosong V nya tadi kita dah kira, kita dapat 800. Jadi seterusnya disebabkan T kita maksimum mesti 0.5, kita letak T 0.5. Jadi sekarang kita gantikan T tadi yang kita letak kosong dalam kurungan tadi dengan nilai yang baru iaitu 0.5. Jadi seterusnya kita boleh mengira nilai V menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai 800 tolak 1600 darab 0.5. Jadi di sini kita dapat jawapannya adalah 0 ya. Jadi kita masukkan nilai 0 apabila V adalah 0 apabila T 0.5. Seterusnya kita akan lukis graf masa dengan memplot titik berdasarkan jadual yang dibina. Okay. Jadi inilah hasil graf laju masa kita bagi menjawab soalan contoh 11. Sekian untuk video kali ini. Dapatkan video seterusnya, kita akan mengkaji kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.